Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Faya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian supaya bertakwa kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita supaya kita bertakwa kepadanya dan berkata dengan perkataan yang benar. Pada hari ini kita mengingati beberapa peristiwa penting. Antaranya ialah hari ini merupakan hari keputeraan Raja Pemerintah Negeri Perlis, Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis. Pada hari ini juga Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis mengingati 100 tahun usia di sepanjang pengalaman dan sejarah melalui dan mengendalikan daripada hari Majlis Agama Islam itu ditubuhkan. Berhubungan dengan itu, kita ingin menyebut beberapa hal yang mustahak untuk kita faham sebagai seorang Muslim. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini makhluk yang hidup secara bersosial, memerlukan antara satu sama lain dan bergantung serta berhubungan antara satu sama lain, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan satu bab di dalam agama, iaitu bab pengurusan dan pentadbiran di kalangan manusia. Bab itulah yang dinamakan dengan as-siyasatu syar'iyah ataupun politik syarak. Politik syarak yang disebut oleh sebahagian sarjana seperti Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau menyebut ad-dinun aslun wa sultanun harisun fama la asla lahu famahdum wa ma la harisa lahu fadai'. Maksudnya agama adalah teras, pemerintah menjaganya. Apa yang tidak ada teras maka dia akan binasa, apa yang tidak ada penjaga maka dia akan hilang. Maka di atas dasar itu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah bersepakat menyatakan wujub nasbil imam, wajib mewujudkan dan melantik pemerintah di kalangan manusia. Walaupun bab itu bukan semua orang membicara mengenainya, ataupun orang bersebut ataupun kita menyebut tentang politik pentadbiran, bukan semua orang berminat tentangnya, tetapi ia adalah bab yang ada di dalam syarak. Kerana agama tidak mungkin dapat diuruskan melainkan dengan adanya pemerintahan. Pemerintah tidak boleh wujud melainkan adanya lantikan. Lantikan tidak boleh berjalan melainkan dengan adanya ketaatan. Ketaatan tidak akan sempurna melainkan adanya keadilan dan peraturan. Maka dengan itu maka ada bab yang berhubung dengan hal ini. Apabila kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taat pada Allah, taatlah pada Rasul dan pemerintah di kalangan kamu.
Kerana bagi menyempurnakan urusan di kalangan manusia, pemerintah perlu diwujudkan. Hatta Nabi SAW menyebut, "Idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Dalam hadis riwayat Abu Daud, apabila 3 orang keluar bermusafir, lantik seorang jadi ketua. Sunnah, kalau 3 orang bermusafir, seorang lantik jadi ketua. Bagaimana untuk hidup dalam sebuah negeri jika tidak ada seorang menjadi ketua yang menguruskan urusan? Jika 3 orang, Nabi suruh lantik seorang jadi ketua. Apatah lagi jika 4 orang, apatah lagi jika satu kampung, apatah lagi jika satu bandar, apatah lagi jika satu negeri dan satu negara. Maka sebab itu apabila kita membaca kitab-kitab siasah, dia menyebut bab yang antara yang awal, kewajipan melantik pemerintah. Kewajipan melantik pemerintah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Kanat Banu Israel tasusumul anbiya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi wa innahu laysa nabiyya ba'di. Fasayakunul khulafa fayakthuru." Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah? Qala fu bay'atal awwali fal awwal a'tuhum haqqahum wallahu innallaha sa'iluhum mastar'ahum. Maksudnya Nabi kata, dahulu Bani Israel yang menguruskan urusan mereka ialah para nabi, yakni yang memimpin mereka para nabi. Yang tasusuhum, yakni berpolitik mentadbir mereka, mengurus pentadbiran mereka ialah nabi. Setiap kali wafatnya satu nabi diganti dengan nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada nabi selepas daripada aku, kata Nabi, tetapi yang akan ada ialah para khulafa, orang-orang yang menggantikan tugas pentadbiran yang Nabi kehendaki, dan akan ramai. Sahabat tanya, apa yang kau nak suruh kami buat wahai Rasulullah? Kata Nabi, fu bay'atal awwali fal awwal, laksanakan ketaatan kepada yang paling awal dilantik dan yang paling awal. Yakni apabila ada pemerintah yang dilantik secara sah dan diberikan bai'ah, ditabalkan, tidak boleh ia dicabar oleh yang lain. Kamu tunaikan tanggungjawab kamu, Allah akan tanya pemerintah tentang tanggungjawab yang Allah berikan pada mereka nanti. Oleh kerana pemerintah ada yang baik dan ada yang tidak baik, maka apakah sikap rakyat? Adakah ia perlu taat dalam semua perkara? Tentunya tidak. Kerana Nabi SAW menyebut, alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Dalam sebahagian riwayat, alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba aw karih ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'ata wala ta'ah. Di atas individu muslim wajib taat dan dengar kepada pemerintah dalam perkara yang dia suka ataupun tak suka, selagi mana dia tak disuruh dengan perkara yang maksiat. Apabila suruh pada benda yang maksiat, tidak ada dengar dan tidak ada taat. Maksudnya, sebagai rakyat, maka kita wajib taat kepada pemerintah selagi perkara itu tidak maksiat, sekalipun dalam perkara yang kita tidak bersetuju mengenainya. Selagi tidak maksiat, kita taat. Kita mungkin boleh memberikan pandangan yang berbeza, kita mungkin boleh memberikan respon yang berbeza, tetapi apabila ia datang sebagai titah perintah, terutama apabila datang sebagai daripada ulul amri yang tinggi, maka kita taat. Hatta di dalam perkara-perkara khilaf yang mungkin ada beberapa pandangan ulama mengenainya, apabila pemerintah memutuskan satu pandangan yang dipilih dan pandangan itu bukan maksiat, wajib di sisi syarak untuk taat, walaupun mungkin kita tidak bersetuju dengannya. Melainkan jika pemerintah menyuruh satu hal itu ternyata maksiat dan dosa di sisi Allah, maka tidak wajib untuk kita mentaatinya. Nabi SAW menyebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa shiraru a'immatikum alladhi tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yul'inunakum. Seburuk-buruk pemerintah kamu, sebaik-baik pemerintah kamu ialah pemerintah yang mana kamu sayang mereka, mereka sayang kamu, kamu doa pada mereka, mereka doa kepada kamu. Dan seburuk-buruk pemerintah, kata Nabi, ialah pemerintah yang kamu benci mereka, mereka benci kamu, kamu laknat mereka, mereka laknat kamu. Sahabat bertanya, afala nunabidhuhum bisayf? Wahai Rasulullah, jika pemerintah itu dah kami meluat, patutkah kita perangi mereka dengan senjata, dengan pedang? Qala, Nabi kata, la, jangan. Ma qamu fikumus salah, jangan selagi mana mereka itu mendirikan salat. Idza ra'aitum min wulatikum ma takrahun fakrahu amalahu wala yanzi'u yadan min ta'ah. Bila kamu melihat daripada pemerintah kamu perkara yang kamu tak suka, bencikan perkara itu. Kalau benda tu salah, benci dia, tapi jangan tarik tangan daripada ketaatan dalam perkara yang baik. Ini adalah dasar-dasar yang Nabi nyatakan. Pada hari ini dalam mengenang pemerintahan di negeri Perlis dengan sistem yang ada, ulul amrinya ialah raja pemerintah. Dia ditaati selagi mana perkara itu tidak maksiat. Mungkin sebahagian daripada pilihan titah pemerintah itu bukan perkara yang kita sukai dan setujui. Namun Nabi SAW di dalam titah tadi menyebut bahawasanya dalam sabda baginda, fima ahab au karih, sama ada suka tak suka taat selagi mana tidak maksiat. Jika ada perkara yang kita berbeza dengan pendapat, hatta dalam amalan-amalan agama di dalam negeri Perlis ini, ada banyak mazhab dalam sebahagian amalan. Apabila perkara itu menjadi amalan umum yang mempunyai pelaksanaannya secara umum, yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, maka kata para ulama dalam kaedahnya, innal hukmal hakim yarfa'ul khilaf, sesungguhnya hukum pemerintah itu mengangkat khilaf pendapat. Jika ada dua pendapat, seorang mungkin boleh mengamalkan pendapat secara pribadinya, tetapi apabila dia berada di persada awam dan urusan awam, keputusan pemerintah membuang khilaf, yang kita ikuti ialah kehendak pemerintah bagi menyelaraskan urusan. Sehingga Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebut di dalam syarah Sahih Muslim, kata Al-Imam Nawawi, wa amma khuruju alaihim wa qitaluhum fahuwa haramun bi ijma'il muslimin wa in kanu fasaqatadh zalimin wassababu fi dhalika bima yatarattabu alaihi min iraqatid dima wa fasadu fil ard. Adapun keluar memerangi pemerintah itu, perang, adalah haram dengan sepakat kaum muslimin sekalipun fasik dan zalim. Sebab yang demikian itu katanya kerana ia menyebabkan tumpah darah dan rosaknya muka bumi. Bukan kerana pemerintah yang jahat itu disukai oleh Allah, tidak. Tetapi jika keluar memerangi pemerintah itu menyebabkan kerosakan yang lebih besar, seperti yang kita saksikan yang berlaku di tanah Arab, yang meruntuhkan pemerintahan dan yang menyebabkan peperangan yang tidak berhenti, maka ia dianggap salah walaupun niatnya betul. Maka dengan itu, dalam sistem yang ada dalam negara ini, kita mempunyai sistem beraja, sistem politik secara undian, rakyat mentaati, dan jika ingin melakukan perubahan di dalam politik, ia mengikuti kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh kerajaan dan mentaati pemerintah dalam perkara yang tidak mungkar, walaupun sama ada kita suka dan tidak suka. Maka dengan itu, dengan kita mengingat di tanggungjawab ini, Majlis Agama Islam 100 tahun di persada pelaksanaan ad-dinun aslun wa sultanun harisun, agama adalah asas dan pemerintah menjaganya,
melaksanakan tanggungjawab ini. Karena kata Al-Ghazali tadi, fama la asla lahu famahdum, apa yang tidak ada asas dia akan binasa. Fama la harisa lahu fadai', apa yang tidak ada penjaganya maka dia akan hilang. Maka Maib menjadi penjaga kepada agama bagi menguruskan urusan rakyat. Dan mudah-mudahan kita semua mentaati dalam perkara yang disuruh oleh Allah. Ia bukan slogan politik dan ia bukan soal bersembang berbicara bagi menyungkakan hati penguasa, tetapi ia adalah nasyara bagi membolehkan manusia ini hidup secara berperaturan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, beberapa hari lagi, 5-6 hari lagi, kita akan memasuki Zulhijjah. Dan seperti mana setiap tahun kita ingatkan, hari-hari yang paling afdal dalam satu tahun ialah 10 Zulhijjah yang awal. Nabi SAW sebut di dalam hadis, ma min ayyam al-amalu salihu fihinna khairan min hadhihi al-ayyam, khairun min hadhihi al-ayyam. Tak ada hari-hari yang mana amal soleh dalam tu lebih baik daripada hari-hari ini, yakni 10 Zulhijjah. Sahabat tanya, wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah, hatta jihad pun tak lebih afdal? Hatta wala jihad fi sabilillah, jihad pun tidak lebih afdal illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wala yarji'u dzalika ilaihi, melainkan satu orang dzalika syai', melainkan satu orang yang keluar dengan harta dan nyawa dia dan dia tak dapat apa-apa. Kalau dia keluar jihad semata-mata itu tak dapat harta rampasan perang, memang semata-mata terkorban pada jalan Allah, itu lebih afdal. Jika tidak, 10 hari, 1 Zulhijjah sampai 8 Zulhijjah, kemudian kita ada 9 hari Arafah, kemudian kita masuk pada hari raya. 10 ini hari yang paling afdal. Artinya sehingga para ulama menyebut lebih afdal daripada siang hari 10 yang akhir Ramadan. Malam yang paling afdal tentu adalah malam Ramadan. Sehingga para ulama bincang antara hari ini dengan Lailatul Qadar. Demikian pentingnya. Jadi Nabi kata apa? Al-amalu salih, amalan salih. Maka bila masuk 1 Zulhijjah, kita usahalah setiap kita yang mampu berpuasa, ia berpuasa, kerana itu amalan salih. Sama ada Isnin, Khamis atau apa-apa puasa yang dia nak puasa. Yang mampu bersedekah, ia bersedekah. Yang mampu berzikir, ia berzikir. Yang mampu membaca Al-Quran, ia membaca Al-Quran. Yang mampu buat baik pada ibu bapa, buat baik pada ibu bapa. Yang mampu tolong orang, dia melakukan pertolongan kepada orang lain. Semua amalan saleh tidak ada lebih baik yang kita lakukan melainkan pada 10 Zulhijjah ini. Maka marilah sama-sama kita menghayati 10 Zulhijjah ini. Dan ini juga yang disebut dalam Al-Quran, wal fajr wa layalin ashr, dan demi waktu fajar dan malam yang 10. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunlah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk, hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami.
terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitabmu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkan usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat, sejahtera. Semoga dengan kesihatan dan yang baik yang telah engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diredai olehmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau limpahkanlah, indahkanlah akhlak kami, baikilah pergaulan antara kami. Engkau jadikanlah kami umat Islam yang menjadi teladan yang baik antara sekalian manusia. Engkau peliharalah kami dari penyakit lemah dan malas. Ya Rahman, Ya Wadud, engkau semarakkan dalam jiwa kami kasih sayang kerana-Mu sehingga tersebarnya cinta dan kasih yang engkau redai. Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami, dan seluruh mereka yang kami kasihi. Ya Allah, jadikanlah negeri Perlis ini sebagai negeri yang makmur, rakyatnya hebat, mantap, bersatu padu, dilimpahi rahmat serta berkat dari sisi-Mu. Engkau jauhilah kami daripada bala dan kerosakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim.